Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua anak-anak murid cikgu. Hari ini cikgu nak bawa kamu semua untuk bersama-sama kita menikmati keindahan alam. Untuk kita bawa kamu semua hari ini untuk pergi ke Camp Bestari bersama dengan cikgu. Jom, ikut cikgu ke Camp Bestari. Okey, jadi baiklah sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan anak-anak murid cikgu semua ada bersama-sama dengan buku teks Bahasa Melayu tahun 3, surat 15 dan juga cikgu harapkan kamu semua ada bersama dan menyediakan buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 3 untuk kita sama-sama buat aktiviti nanti surat 18. Jadi baiklah sebelum kita mula, cikgu akan bacakan standard kandungan yang perlu melalui pembelajaran kita pada hari ini. 3.2 menulis perkataan, frasa dan ayat yang bermakna. Standard pembelajaran 3.2.1 membina dan menulis ayat dan perenggan. Begitu juga untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid dapat membina 2 ayat berdasarkan frasa dan gambar dengan tepat mengikut konteks. Yang kedua, murid dapat menulis sekurang-kurangnya 1 perenggan ayat dengan tepat dan kemas. Sebelum kita memulakan aktiviti kemahiran menulis perenggan, sebelum itu cikgu akan mengajar kepada kamu cara untuk menulis perenggan yang betul. Cikgu pasti kamu pernah melihat teks yang cikgu gunakan ini sebagai contoh. Ini merupakan teks bagi latihan yang lepas, latihan ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah pun kita selesaikan, yang telah pun kita lengkapkan dalam buku aktiviti muka surat 15. Jadi, kalau kamu nak tengok macam mana cara penulisan perenggan, kamu boleh buka muka surat 15 dalam buku aktiviti dan kamu buat line merah ni, kamu buat garisan merah seperti yang cikgu buat ni untuk kamu sama-sama dapat faham apa yang cikgu cuba sampaikan pada kamu. Baik. Untuk kita menulis cara menulis perenggan yang pertama, cikgu minta untuk kamu tengok contoh dalam buku teks muka surat 15, kamu buat garisan merah di tepi ini. Bila kamu buat garisan merah tepi ini, kamu nampak untuk perenggan yang pertama ditulis rapat di bahagian garisan tepi. Maksudnya kalau dalam buku latihan, garisan tepi ini adalah garisan dalam buku tulis kamu. Untuk perenggan pertama ditulis rapat di bahagian garisan buku. Jadi, setelah siap menulis perenggan pertama, perlu letak titik. Untuk kita tulis perenggan kedua dan seterusnya, nampak tak perbezaannya ni? Perbezaan di perenggan pertama rapat di bahagian garisan, di perenggan yang kedua ditulis jarak sedikit daripada garisan. Begitu juga untuk perenggan yang ketiga, dia tulis jarak sedikit daripada garisan. Jadi, cikgu harap kamu semua tahu bagaimana untuk menulis perenggan yang betul. Untuk perenggan pertama, ayat pertama ditulis rapat di bahagian garisan. Untuk perenggan kedua dan seterusnya, ayat yang pertama ditulis jarak sedikit dari garisan buku. Boleh semua? Cikgu harap kamu semua dapat lihat dan nampak bagaimana cara menulis perenggan yang betul dalam buku latihan. Tadi pun kita telah lihat bagaimana cara untuk menulis perenggan dalam buku latihan ataupun dalam kertas menjawab soalan. Jadi sekarang cikgu harapkan kamu semua telah membuka muka teks surat 15. Untuk kita lihat aktiviti kemahiran menulis yang kita akan belajar pada hari ini. Sebelum itu, cikgu akan bacakan untuk kamu perenggan yang terdapat yang telah disediakan sebagai contoh pada halaman tersebut. Kenangan di Camp Bestari. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa Camp Bestari. Ini adalah perenggan pertama yang telah disediakan sebagai contoh kepada kamu. Jadi, mari kita lihat bagaimana cara untuk kita menulis perenggan yang pertama ini dalam buku latihan.
Jadi, ini cikgu dah salin semula ayat yang dalam perenggan dalam buku teks itu. Semua anggota keluarga Nabila berkumpul di ruang tamu. Mereka menonton tayangan video semasa di kem base tadi. Jika kamu dapat lihat betul-betul apa yang tulis, yang kamu akan tulis pada perenggan pertama ialah untuk perenggan pertama, untuk ayat yang pertama ini ditulis rapat pada garisan merah tepi buku kamu ini. Jadi, kita akan tengok untuk perenggan yang kedua, macam mana kita akan tulis bentuk perenggan untuk perenggan kedua dan seterusnya. Untuk perenggan pertama, kita akan tulis rapat pada bahagian garisan tepi buku ini. Untuk perenggan yang pertama, kita telah selesai salin semula dari contoh perenggan yang telah disediakan dalam buku teks. Jadi sekarang ini kita akan buat untuk perenggan kedua berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Ini adalah frasa dan gambar yang terdapat dalam buku teks kamu untuk membina perenggan yang kedua. Bagaimana untuk kita tulis perenggan kedua? Kita lihat dulu frasa yang diberikan berdasarkan gambar. Membantu datuk dan nenek, mengedarkan minuman, melayan anak-anak yatim. Macam biasa, sebelum kita bina ayat, kita perlu tahu subjek dan predikat. Frasa yang diberikan ini kita lihat bermula dengan kata kerja. Maknanya ini adalah frasa predikat. Jadi kita perlu tahu siapakah subjek yang melakukan kata kerja tersebut. Siapa yang sedang membantu datuk dan nenek? Nabila dan Nasir. Siapa yang sedang mengedarkan minuman? Nabila dan Nasir juga. Siapa yang sedang melayan anak-anak yatim? Datuk dan nenek. Jadi untuk kita bina perenggan kedua ini, contoh ayatnya ialah Nabila dan Nasir membantu datuk dan nenek mengedarkan minuman kepada peserta kem base tari. Datuk dan nenek subjek melayan anak-anak yatim dengan mesra. Jadi kita akan lihat seterusnya untuk binaan perenggan ketiga. Sebelum tu cikgu nak tunjuk, kamu perasan tak untuk perenggan kedua ini cara penulisannya berbeza dengan perenggan yang pertama ini. Kalau kamu lihat untuk ayat yang pertama ini perlu dijarakkan sedikit daripada garisan buku ini. Untuk perenggan pertama ditulis rapat, untuk perenggan kedua dan seterusnya diberikan sedikit ruang untuk kita jarak menandakan masuk perenggan baru, perenggan kedua. Jadi untuk cikgu harap anak-anak murid cikgu sewaktu kamu sedang menulis perenggan ini, kamu perlu menitik beratkan betul-betul bagaimana cara penulisan perenggan yang betul. Ini adalah contoh yang cikgu telah berikan dan kamu perlu ikut contoh yang cikgu berikan ini. Jadi perenggan kedua telah pun kita selesaikan dengan membina ayat berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Sekarang kita lihat pula untuk kita buat perenggan ketiga berdasarkan frasa dan gambar yang diberikan. Frasa yang diberikan ialah meniti jambatan gantung, berasa gayat, memegang tali jambatan dengan kuatnya, pengalaman yang berharga. Jadi bila kita tengok semua di depan ini adalah, di depan frasa yang diberikan ini adalah kata kerja. Maknanya frasa ini merupakan predikat dan kita akan cari subjek yang melakukan setiap kata kerja bagi frasa yang diberikan. Kita lihat, siapakah yang sedang meniti jambatan gantung? Nabila, Nasir dan anak-anak yatim. Siapa yang berasa gayat? Mereka semua yang sedang menaiki, yang sedang meniti jambatan gantung ini berasa gayat kerana gayat itu adalah rasa perasaan kita rasa takut bila kita berada pada dekat satu tempat tinggi. Bila lihat bawah tu tingginya, itulah rasa gayat. Okey, untuk frasa yang ketiga ialah memegang tali jambatan dengan kuatnya. Baik, kita lihat siapa yang sedang memegang tali jambatan dengan kuatnya. Mereka semua sedang memegang tali jambatan dengan kuatnya kerana mereka berasa gayat. Pengalaman yang berharga buat siapa? Perenggan ini bercerita tentang Nabila. Jadi pengalaman yang berharga buat Nabila. Mari kita lihat bagaimana mencipta ayat berdasarkan frasa yang diberikan bagi perenggan yang ketiga ini. Nabila dan Nasri serta anak-anak yatim meniti jambatan gantung.
Mereka berasa gayat. Lalu, mereka memegang tali jambatan dengan kuatnya. Pengalaman di Kem Bestari akan menjadi pengalaman yang berharga buat Nabila. Jadi telah kita selesai, kita lengkapkan binaan perenggan bagi frasa dan gambar yang terdapat dalam aktiviti kemahiran menulis dalam buku teks ini. Jadi nanti cikgu harap kamu boleh salin. Kamu boleh salin contoh binaan perenggan yang telah cikgu bimbing kita buat bersama-sama. Kamu boleh salin perenggan karangan ini dalam buku latihan kamu dengan kemas dan cara penulisan yang betul. Perenggan pertama, rapat di bahagian garisan. Perenggan kedua dan ketiga, jarak sedikit selepas garisan dalam buku latihan kamu. Boleh semua? Cikgu harap kamu semua boleh buat dengan baik dan sempurna. Salin semula dan kamu lihat bagaimana kita cipta ayat berdasarkan frasa yang diberikan. Okey, tadi kita telah selesai buat aktiviti kemahiran menulis yang cikgu bimbing sama-sama dengan kamu menggunakan contoh aktiviti kemahiran menulis yang ada dalam buku teks sekarang ni. Okey, untuk kita menambah lagi kefahaman cara membuat penulisan perenggan ini, cikgu minta kamu semua untuk buat aktiviti dalam buku latihan muka surat 18. Catat contoh ayat yang cikgu bakal berikan sekejap lagi. Cikgu tak akan bimbing sepenuhnya, tapi cikgu akan bantu kamu sedikit untuk kamu mendapat idea dalam membuat menulis perenggan yang nanti. Cikgu harap kamu dapat catatlah apa yang cikgu akan cakap, apa yang cikgu akan terangkan untuk bimbing kamu buat latihan dalam buku latihan ni. Dan cikgu minta juga untuk kamu semua bina ayat berdasarkan frasa yang diberikan, bina ayat yang mudah. Contohnya bina ayat tunggal dan ayat majmuk yang telah kita belajar dulu. Pasti ada subjek, pasti ada predikat dan menjadi ayat yang mudah. Baik, mari kita lihat aktiviti dalam buku latihan muka surat 18 satu-satu mengikut perenggan. Jadi, tajuk untuk latihan dalam buku teks ini ialah kenangan di dusun. Ini adalah frasa dan gambar untuk perenggan pertama. Dusun buah-buahan, ternampak burung, tidak boleh bergerak. Siapa yang sedang pergi ke dusun buah-buahan? Kamu boleh letak saya, kamu boleh letak nama orang, boleh letak Ali, pergi ke dusun buah-buahan. Siapa yang ternampak burung? Datuk dan saya, Ali dan Datuk. Tidak boleh bergerak. Siapa yang tak boleh bergerak ni? Burung ni yang tengah tak boleh bergerak. Mungkin dia sakit. Kamu boleh bina ayat. Kita lihat untuk perenggan yang kedua berdasarkan frasa yang diberikan dan gambar yang ditunjukkan supaya kita lebih faham untuk kita buat perenggan. Okey, frasa yang diberikan, kaki burung luka, berasa kasihan, membawa pulang, merawat luka. Kaki burung luka. Macam mana boleh tahu kaki burung luka? Datuk memeriksa keadaan burung dan dapati kaki burung luka. Siapa yang berasa kasihan? Burung ke rasa kasihan? Kan, tapi saya dan Datuk berasa kasihan melihat burung yang luka itu. Saya membawa pulang burung ke rumah. Kamilah sebab saya dan Datuk merawat luka burung yang dalam kesakitan itu. Mudahkan untuk buat ayat, kamu cuma lihat untuk siapa yang bawa pulang, siapa yang berasa kasihan. Cari subjek bagi predikat yang telah diberikan, bagi frasa yang telah diberikan. Ini frasa kerja ni. Seterusnya untuk perenggan yang terakhir ialah frasa yang diberikan di dalam kotak telah sembuh, melepaskan semula kenangan amat berharga. Baik, kita lihat di dalam kotak. Apa yang di dalam kotak? Saya ke dalam kotak? Datuk ke dalam kotak? Bukan, tapi burung. Macam mana burung boleh dalam kotak? Burung sakit tu. Burung terbang ke duduk dalam kotak? Tak, tapi saya meletakkan burung di dalam kotak. Okey, setelah burung sembuh, okey, baik, telah sembuh. Burung yang dalam kesakitan itu diletakkan dalam kotak, telah sembuh. Selepas telah sembuh,
Datuk dan saya melepaskan semula burung untuk terbang bebas. Kenangan amat berharga. Cuba kamu bina ayat kenangan amat berharga. Kenangan ni bagi kenangan buat siapa? Kenangan saya, kenangan Ali. Okey? Berharap dengan bimbingan dan penjelasan yang cikgu berikan pada kamu ini, kamu boleh selesaikan aktiviti menulis dalam buku latihan ini. Jika telah selesai buat, hantar pada cikgu untuk cikgu semak dan membetulkan jika ada kesilapan yang kamu lakukan sewaktu membuat aktiviti. Selamat mencuba! Baiklah anak-anak murid semua, pembelajaran kita pada hari ini pun telah selesai. Cikgu telah mengajar bagaimana untuk kita menulis perenggan, menulis ayat dalam menggunakan frasa yang diberikan. Jadi cikgu pun telah selesai mengajar kamu. Cikgu pun nak pulang lah. Tadi cikgu pergi kem pesta hari kan. Jadi cikgu ni nak balik rumah dah sekarang. Bye! Terima kasih semua. Semoga berjumpa lagi untuk sesi pengajaran di lain hari. Terima kasih. Assalamualaikum.